So sebelum ni aku pernah dapat satu suggestion lah untuk tengok satu video dia dekat YouTube. So kalau kat sini tajuk dia, memang ni lah tajuk dia. Di luar dugaan, ada seseorang membocorkan cerita mendatang One Piece. Teori liar. Okay, ni ada satu channel daripada negara jiran kita, Indonesia. Macam biasa lah, aku selalu bila dapat suggestion video-video macam ni, aku akan pass ke member aku dulu. Nak tengok feedback orang macam mana lah, sekiranya video ni sesuai untuk aku buat review atau tak. So ada mix feedback jugalah. Ada yang suka, ada yang tak suka. So tak ada masalah. Daripada situ aku rasa dah agak menarik lah. Mungkin aku boleh try tengok and ambil tahu sendirilah. So kalau kita tengok dekat description ni, kat sini dia cakap sekitar tahun 2009, tepat pada tanggal 9 April 2009, ada seseorang misterius yang dia membocorkan jalan cerita One Piece dekat satu forum dekat Jepun yang bernama 2CH dalam untuk kategori One Piece lah. Mungkin macam ala-ala Reddit lah kot, masa tahun 2009 tu dah lama kot. So and then masa awal-awal dia reveal pasal benda tu, ramai yang macam mempelekehkan dia lah, rasa macam mengarut. Tapi selepas dia punya teori tu dibuktikan, maksudnya jadi real lah satu persatu. So mulalah ramai yang mula mencari dia punya posting tu balik. Okay, itu kita boleh katakan dia punya pengenalan dia. So untuk tidak membuang masa, apa kata kita try tengok video ni macam mana. Okay guys, let's go. 5 minutes later. Oh okay, ini tak apalah. Okay kejap, aku rasa video ni aku tak boleh buat reaction, tapi aku kena review sebenarnya. Okay, tak apa macam ni, kita tengok dulu sampai habis. Lepas tu kita akan start bercakap pasal benda ni. Few moments later. Okay, sekejap. Cerah sangat lah pula. So lepas tengok video tadi, aku adalah buat sedikit research pasal teori ni yang orang panggil sebagai The Mega Theory. Okay, aku cuba mencari kesahihan dia yang kononnya benda ni disebarkan pada tahun 2009, dipost pada tahun 2009 dekat forum Jepun tu. Tapi memang langsung tak dapat nak cari source utama dia. So agak susah lah nak tahu benda ni legit ke tak, betul ke tak. Tapi aku ada jumpa satu post ni dekat Reddit pada tahun 2015, cover pasal story tahun 2009 ni. So at least okay lah, sebab aku ingatkan benda ni masih baru lagi, mungkin tahun lepas ke apa benda kan. So at least benda ni memang dah ada daripada tahun 2015, cuma tak dapat nak kepastian lah, nak dapat bukti yang betul ke dia dipost pada tahun 2009 ataupun tidak. So lepas baca ni sikit, ada lah juga yang setuju, ada juga yang tak setuju. Ada yang rasa macam benda ni mengarut kan, just prediction liar je, tak ada bukti yang sahih dan sebagainya. Ada juga yang percaya dan mengatakan mungkin orang ni adalah salah seorang daripada assistant Oda ke, ataupun orang yang rapat dengan Oda ke, yang dia dapat even ada orang cakap macam ni adalah blueprint Oda yang awal sebelum dia start ubah cerita dia dan sebagainya lah, macam-macam lah. Okay, so benda ni bagi aku depends kepada individu lah, depends pada masing-masing. Sebab dia boleh jadi betul, dia boleh jadi tidak, ikut korang lah nak percaya ataupun tidak. Sebab benda ni senang cakap, kita just layan je lah for fun. Ada satu post ni lah aku jumpa dekat Reddit ni kan, dekat sini. So kat sini dia cakap dia detail sikit lah daripada apa yang dia jumpa posting pasal tahun 2009 tu. Sebab daripada video yang dia tengok tadi tu, bagi aku dia tak berapa detail. Dia just macam nak cover yang dah jadi reality dan masih belum jadi reality lah, masih menjadi tanda tanya. Okay, so kat sini kalau ikutkan, dia cakap benda ni dipost pada 9 April 2009 dekat website dia panggil 2CH tadi lah. And then kalau kita tengok date 9 April 2009, kalau kita check dekat fandom kat sini, tarikh April 6 baru je keluar chapter 538, di mana chapter 538 ni masa ni Luffy sudah pun berada dekat Impel Down, tengah struggling dengan dia punya racun Magellan bla 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 semua tu lah. Kalau ikutkan masa ni, waktu ni kesemua Straw Hat Pirate dah pun dipisahkan oleh Kuma. So masing-masing kat sini dah bersendirian lah kan. Okay, so macam ni, aku tak akan cuba setuju dengan benda ni, dalam masa yang sama aku akan cuba setuju juga benda aku cakap ni. Okay, dia maksudnya macam ni lah. Kalau kita nak cerita pasal teori ni pun dia boleh jadi macam-macam jenis teori lah. Ada orang dia buat teori jenis prediction, maksudnya dia tak ada perlu nak cari detail ataupun supporting evidence sangat. Dia just cakap, okay, contohnya macam sekarang lah kan, kalau kita tengok, kita ambil chapter sekarang kan, ada orang dia akan buat prediction macam, okay, so contoh Kaido akan lawan dengan Big Mom, and then Big Mom menang. Tu contoh true prediction. So prediction ni tak salah pun bagi orang, je sahaja je lah nak predict apa yang berlaku, macam cerita-cerita lain juga. Tapi ada satu lagi teori jenis yang orang suka bila dia nak menyatakan something tapi dia suka ada supporting evidence lah. Okay, contohnya macam kalau kita nak cakap, okay, Kaido
akan dikalahkan oleh Zoro. Ni pun macam prediction, tapi dia akan ada supporting reason dia. Macam contohnya sebab kan Zoro ni macam tu lah, ni pedang Emma dan sebagainya lah. So tu dah ada dua benda beza. Tapi untuk daripada case spoiler Mega Theory 2CH ni, boleh jadi antara benda tu memang spoiler yang betul dapat daripada Oda punya original plan, ataupun dia boleh jadi sekadar prediction dia sendiri untuk apa yang akan berlaku dalam perjalanan cerita One Piece ni akan datang lah. Okay, contohnya kita start dengan yang first. Kat sini dia cakap kru Luffy ni akan split up dan akan ada time skip. Bagi aku ni boleh jadi prediction. Benda ni tak perlu jadi satu sumber spoiler yang betul pun daripada Oda kan, sebab banyak cerita yang ada buat time skip ni. Even Naruto pun ada buat time skip kan. And then bagi aku tak mustahil pun kalau kita nak berfikir awal-awal masa tu yang geng yang Straw Hat ni akan split up, sebab bagi aku adalah satu cara yang sangat-sangat efektif untuk diorang semua train diri diorang and dalam masa yang sama power up lah. Sebab kalau diorang berkumpul di start masa susah kan. So macam yang kita nampak sekarang lah kan. So bila diorang dah berpisah selama 2 tahun tu, kita boleh nampak betapa jauhnya perbezaan diorang kan sekarang. So bagi aku benda ni benda yang biasa je lah. Dan ni kat sini dia cakap Whitebeard and Ace will die. Okay, so kalau dalam kes ni Whitebeard bagi aku bukanlah something yang mengejut bila dia mati, walaupun aku sendiri terkejut kan. Tapi dia ada reason dia lah kenapa orang boleh predict yang dia akan mati. Sebab yelah dia antara Yonko yang dah lama kan. Dia lah zaman Roger pula dia ni, rival Roger. Lepas tu dia sendiri pun dah sakit tua dan sebagainya. So dia memang ada potensi untuk watak dia dimatikan awal untuk bagi peluang pada Yonko lain lah. Sebab Whitebeard ni macam overpower sangat daripada Yonko lain. Ace pula pun kita boleh predict dia dimati awal, sebabnya yalah kalau ikutkan itulah reason kenapa Luffy masuk Temple Down, sebab nak selamatkan Ace yang bakal dikenakan hukuman mati. So dia boleh jadi antara dua lah, 50-50. Mungkin dia memang betul-betul mati ataupun dia berjaya diselamatkan dia. Tapi sejujurnya aku sendiri pun mula-mula fikir yang dia berjaya diselamatkan. Tapi damn, mati guys. So itulah bagi aku benda ni hanya sekadar prediction lah. Kalau tak dapat daripada spoiler ni pun bagi aku memang dah boleh fikir dah benda tu. And then kat sini dia cakap juga yang Luffy akan jumpa seseorang yang dia sayang, di mana orang tu dia ingat dia dah mati, which is benda ni Sabo lah. Benda ni pun sama. Actually lepas dia situasi yang Luffy yang Ace mati, Luffy dah diselamatkan oleh Jinbe dan sebagainya, kan kita ada dapat lagi sekali flashback pasal masa diorang kecil kan, ada trio masa kecil. So kat situ kan aku ada cakap dekat video Sabo, ada hint mengatakan yang Sabo ni masih hidup. So again benda ni pun boleh jadi prediction and even teori dengan evidence yang kuat mengatakan Sabo ni masih hidup. So kalau tak ada spoiler ni pun aku rasa orang ramai dah memang fikir yang kemungkinan besar Sabo masih hidup. Dan kat sini dia cakap Luffy akan lawan dengan Doflamingo dekat New World, and then Sanji akan mati semasa perang yang besar, di mana Sanji akan beritahu Luffy yang dia nak pergi ke All Blue, dan kat situ lah dia mati. Kononnya dia disemadikan kat situ lah. Okay, benda ni dia jadi susah sikit sebab kita tak dapat dia punya source, original source dia kan. So kita tak tahu apa sebenarnya yang dia tulis. Benda tu detail yang macam mana, ataupun sekadar tulis biasa-biasa. Sebab kalau setakat tulis biasa-biasa ni anyone can do. Tapi kalau betul-betul detail kan, macam dia cakap kat situ yang Luffy akan lawan dengan Doflamingo dekat Dressrosa ke benda-benda, itu mungkin kita boleh cakap wow, kemungkinan besar ni adalah sumber utama yang dia dapat daripada Oda. Tapi kalau setakat nak cakap Luffy lawan Doflamingo, again ni boleh jadi prediction yang biasa. Sebab sebelum diorang sampai New World pun, sebelum time skip lagi, Luffy dah memang lawan dengan Crocodile kan. And then Luffy ada lawan dengan Yonko Moria. Lepas tu diorang ada jumpa Kuma. Even dekat Sabaudi pun diorang jumpa Kuma lagi sekali kan. Luffy pun ada jumpa Boa, ada jumpa Jinbe, ada jumpa Mihawk dan sebagainya. So untuk predict yang Luffy akan lawan dengan Shichibukai dia belum jumpa atau selainnya dekat New World pun bukan benda yang mengejutkan lah. Even nak cakap pasal Sanji yang mungkin kemungkinan besar akan mati ni pun boleh jadi satu prediction. Sebab kita boleh je predict siapa-siapa nak mati masa Big War. Sebab bila nak cakap pasal perang, even sekarang pun dekat Perang Wano, anyone can die. Even salah seorang tu daripada ahli Straw Hat sendiri. Sebab kita tengah cakap pasal perang guys. Bila cakap pasal perang, mesti ada pengorbanan. Even masa perang Marineford War pun kita boleh nampak ada beberapa orang, beberapa karakter yang mati kan. So bagi aku tak ada benda yang mengejut kalau ada orang yang akan mati masa perang Wano ni sekarang ataupun dekat perang Big War nanti. Even sekarang pun ramai buat prediction yang siapa kemungkinan besar akan mati masa Wano. Even korang sendiri pun pernah tanya aku kan, Pim, kau rasa siapa yang akan mati dekat perang Wano dan sebagainya kan. So benda ni boleh predict. Cuma di antara tepat atau tak tepat lah. Tapi itulah, kalau tepat mungkin yes, sumber ni daripada yang asli. Tapi kalau tepat pun boleh jadi orang kata
kebetulan dan sebagainya lah. And then dia ada juga cakap pasal Law akan kehilangan satu mata dia masa lawan dengan Kaido. Okay, benda ni menarik. So kita just tunggu je lah, sebab kalau Law hilang satu mata dia lepas lawan Kaido, dan kita boleh cakap mungkin, oh shit, spoiler ni betul lah kan. Dia punya apa, dia bukan teori sesaja lah, dia memang sumber yang asal. And then kat sini pun ada satu benda yang menarik, di mana Kaido dia suka bunuh diri, lepas tu dia suka minum sebabkan dia kehilangan anak lelaki dia. Kat sini dia berkaitkan yang di mana Kaido ada seorang anak perempuan dan juga Kaido ada seorang anak lelaki, di mana anak lelaki tu adalah Zoro. Okey, aku tak tahulah kalau ramai orang yang buat teori pasal Zoro ni anak Kaido disebabkan diorang pernah baca teori daripada 2CH ni, sebab tu lah diorang yakin yang Zoro ni anak Kaido, ataupun aku tak tahulah korang ada sumber lain, evidence lain yang mengatakan Zoro ni anak Kaido. Sebab sejujurnya aku, kalau benda ni betul-betul berlaku, yang tiba-tiba Zoro ni anak Kaido, aku tak tahu macam mana nak react guys. Serius, aku tak tahu macam mana nak react. Still, benda ni teori lain, so kita nak cakap pasal teori tu, so kita just nak tengok lah adakah benda ni akan jadi benar ataupun tidak kan. Dan kat sini dia cakap juga di mana yang Kaido akan membunuh Chopper, di mana Chopper akan mati dekat perang nanti. Dia tak cakap lah pasal perang tu pun, dia just cakap yang Kaido akan bunuh Chopper. Tapi again, sebab aku tak tahu kan macam mana detailnya dia cakap, tapi memandangkan kita tengah fikir diorang tengah perang dengan Kaido, so mungkin waktu Wano lah, di mana Kaido akan bunuh Chopper, Chopper mati, and then Zoro mengamuk, Zoro akan balas dendam and bunuh Kaido. Ini pun susah juga nak cakap, tapi tiba-tiba aku terfikir di mana perbualan di antara Zoro dengan Chopper kat chapter sebelum ni kan, di mana Zoro akan cakap, I leave it to you Chopper, you're not gonna die here kan. Dan Chopper cakap tak, macam adakah ini hint? And then seterusnya kat sini dia cakap yang Zoro dengan Luffy akan kalahkan Kaido, di mana Zoro yang bunuh Kaido. Lepas peperangan tu Marines akan datang, and then Luffy akan kena tangkap dengan Smoker and bawa pergi ke Impel Down. Sabo and the crew will rescue him. Okay, ni macam tak menarik sangat lah. Bukanlah apa, sebab yelah Luffy dah pernah pergi ke Impel Down kan, dah pernah dengan rela je masuk situ, and then dengan mudah je dapat keluar balik. Tak adalah mudah sangat, tapi yelah dapatlah keluar balik. And then waktu tu belum time skip, dengan level dia sekarang aku rasa tak menjadi masalah pun kalau dia kat Impel Down. Tapi still lah dekat Impel Down tu pun bukannya biasa-biasa pirate yang kuat-kuat, so mungkin still mustahil lah, masih boleh jadi mustahil lah untuk diorang hold Luffy dalam Impel Down tu kan, di mana Sabo yang lain akan datang ni. Tapi itulah, Sabo sendiri pun kita tak tahu macam mana situasi dia kan sekarang. So tiba-tiba kat sini dia cakap ada Bon Clay iaitu Bentam akan join the crew. So mungkin sebabkan yelah Luffy dah masuk Impel Down lagi sekali, Bon Clay dekat Impel Down, dan akhirnya mungkin Bon Clay ada selamatkan Luffy lagi sekali, tolong Luffy lagi sekali, dan akhirnya jadi crew betul-betul lah. Sanji will get his moment with Big Mom and Zoro with Kaido. Ini pun menarik sebab di mana kita tahu yang Sanji punya arc tu ada melibatkan Big Mom kan, dan Zoro pula sekarang melibatkan Wano dengan Kaido. So ini mungkin nak katakan ini prediction pun susah juga, sebab aku rasa tak pernah terfikir yang Sanji ada kaitan dengan Big Mom kan. Dan kat sini dia cakap yang Big Mom knows everything about Sanji and kills Jinbei. Ini pun kita tak tahu orang ni nak mengatakan situasi yang mana, adakah Big Mom akan bunuh Jinbei dekat Wano, ataupun sebenarnya jalan cerita asalnya Big Mom akan bunuh Jinbei dekat Big Mom punya arc tu lah, World Cake Island tu kan. Dan seterusnya Sanji ada sorok something yang besar daripada Straw Hat about his past. Okay, bagi aku benda ni bukanlah benda yang mengejutkan juga, sebab ramai orang memang dah berfikir yang orang ni dia suka highlight setiap karakter dia kan, lebih lagi untuk karakter Straw Hat. Dia jenis yang yelah, even karakter yang bukan watak utama kan, macam watak sampingan ke apa pun, dia boleh buat story yang macam-macam untuk diorang kan. So bagi aku benda ni berjadi prediction yang biasa lah, untuk merasakan yang Sanji ni memang ada simpan satu rahsia yang besar daripada geng yang Straw Hat Pirates. Contohnya mengatakan yang memang ada teori pun sebelum kita ramai orang tahu pasal yang Sanji ni anak geng Jerma sebelum dia, memang ada teori yang pasal Sanji ni seseorang yang berada, yang teori tu yang betul. So tak perlu dapatkan sumber ni daripada sumber yang asal, memang dah ada teori benda ni, and teori tu pun memang betul. And then kat sini seterusnya Blackbeard akan start a war against the Marine, and then dia menang. Ini pun bagi aku benda yang boleh jadi prediction lah, sebab dia macam ni tau. Kalau kita tengok balik flashback balik masa zaman Luffy bertemu dengan Blackbeard, dua orang ni memang dah boleh nampak kat situ akan jadi rival kepada orang yang akan berebut untuk dapatkan title PK. Sebab apa? Walaupun bukan nak cakap pirate-pirate yang lain tak ada impian yang sama. Semua pirate-pirate yang berlayar semua ada impian yang sama untuk jadi Pirate King kan. Tapi masuk aku kat sini, musuh utama Luffy ataupun orang yang paling dekat, lawan paling susah untuk Luffy lah untuk berebut tahta Pirate King tu adalah Blackbeard. Sebab kita pun cerita pendek je lah kan, nanti aku akan buat lah cerita pasal Blackbeard. Dia boleh nampak lah macam mana planning dia, macam mana strategi dia kan, untuk daripada bawah
sampai dia naik level Yonggo kan. So bagi aku tak mustahil untuk Blackbeard ni nak cabar Marine and menang, sebabkan dengan kuasa dia sendiri, dengan kuasa dia nak bagi dekat kru-kru dia sendiri, bagi aku memang tak mustahil lah. And then kat sini seterusnya dia cakap yang Blackbeard kill Shanks and become Pirate King for a short time. Again, bagi aku ni boleh jadi prediction yang biasa, sebab aku sendiri secara jujurnya sebelum aku baca benda ni pun aku memang dah set yang ada kemungkinan besar yang Blackbeard akan jadi Pirate King dulu, lepas tu baru Luffy datang and cabar dia. Sebab aku tak dapat nak tengok jalan cerita ni menarik kalau Luffy sampai situ jadi Pirate King and then tiba-tiba Blackbeard baru datang nak lawan dia, nak cabar dia ke, bagi aku macam kurang menarik. Sebab bagi aku kalau kita reverse situasi tu di mana Blackbeard yang jadi Pirate King dulu, yelah, lagipun kat situ dia cakap dalam masa yang sekejap kan. Of course lah, masa yang sekejap tu maksudnya sebab dia dikalahkan oleh Luffy lah, siapa lagi. And then bila dia sumbat situ yang di mana Blackbeard ni yang kalahkan Shanks, bunuh Shanks, ini susah sikit aku nak fikir lah. So ini adalah apa yang aku dapat daripada Reddit, lebih kurang sama lah daripada video apa yang kita tengok kan. So yes, macam mana kita tengok tadi, ada certain perkara menjadi real, ada perkara yang masih menunggu masa untuk menjadi real. Tapi again, macam apa yang kita sembang tadi, dia boleh jadi hanya sekadar prediction, ataupun yes, dia boleh datang daripada sumber asal yang kononnya ni adalah idea asal Oda. And then selain tu, macam aku cakap tadi, even ramai orang dah buat teori yang di mana teori tu akhirnya menjadi kenyataan. Tak perlu nak dapatkan sumber asal macam apa dia kata daripada spoiler leak ni semua. Fikir teori je, main teori je, kita duduk kaji-kaji pasal benda tu, lalas yes, benda tu jadi betul kan. So yap, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada pendapat lain, korang bolehlah drop kat komen section kat bawah ke. Kita duduk borak-borak pasal benda ni. Dan selain tu aku juga nak cakap yang lepas je aku upload video ni, di mana lepas je korang tengok video ni, aku akan upload something dekat bahagian community, di mana aku akan buka satu ruangan question di mana korang boleh tanya apa-apa pasal aku kat situ. Tapi kat situ je lah kan, janganlah korang tanya dekat video ni. Dekat video ni pasal cerita ni je lah, tapi pasal section yang aku buka tu dekat situ je lah. Maksudnya korang boleh lah tanya apa-apa yang korang nak tanya pasal One Piece ke, pasal aku ke, macam mana aku edit video aku ke, apa alatan yang aku guna ke, macam mana aku buat benda ni ke, seperti mana yang aku, banyak gila soalan aku dapat kan, macam mana aku buat benda ni semua benda. Korang just tanya je dekat bahagian community tu apa-apa. Aku tak akan reply guys tu, sebab aku akan reply dalam satu video di mana aku akan buat satu video khas. Sebab video ni actually aku nak cakap pasal cara-cara nak menang giveaway lah. Tapi itulah, dalam masa yang sama kita relax sikit, kita buat video yang santai. So aku akan cuba jawab, tapi make sure lah soalan korang tu soalan yang bagi aku yang logik lah, yang elok-elok. Janganlah tanya soalan yang bukan-bukan sebagainya kan. And so apa-apa benda aku akan cuba explain dalam video, aku akan cuba tunjuk dan jawab dalam video. And dalam masa yang sama, kalau korang nak menang giveaway yang aku pernah cakap juga dekat community, dekat post community sebelum ni, so make sure korang tengok video tu, aku akan bagi tahu lah cara-cara nak menang. Sebab hadiah-hadiah adalah something yang bagi aku sangat menilai, sebab aku sendiri buat. And then kat video tu juga aku akan tunjuk lah hadiah tu nanti, apa yang korang akan dapat daripada giveaway tu. So that's it guys, thank you kepada yang menonton, kepada yang belum subscribe, make sure korang subscribe and tekan bell notification untuk tidak tertinggal mana-mana video baru daripada aku. And then I hope you guys enjoy and I see you guys next time. Okay, Assalamualaikum.